KPM. Seronoknya ada mesin jahit baru ni. Tak sabarlah nak guna. Ni letak macam ni. Sebab turun ke bawah. Okey, lepas tu kejap lagi nak masukkan kat sini. Benang dah ada dah semua. Bolehlah ni start menjahit dah ni. Okey. Macam ni. Assalamualaikum, Mira. Waalaikumsalam, cikgu. Mana apron awak, Mira? Apron saya? Kenapa kena ada apron, cikgu? Saya nak menjahit, bukan saya nak memasak. Okey, Mira, walaupun awak menjahit dan untuk anak pelajar-pelajar di rumah, menjahit pun kena juga kita menggunakan apron. Oh, ya ke? Iya, Tapi Mira. kan, cikgu, Penting saya sangat. tak ada apron. Tak apa, Mira. Hari ini cikgu akan bimbing Mira dan pelajar-pelajar di rumah untuk mendraft apron. Wah, menariknya. Ya. Jom, cikgu. Jom. Okey. Okey. Belajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid yang sedang menonton di rumah sekarang? Anda sedang menonton slot Menengah Atas Pendidikan Khas di Didik TV KPM. Hari ini anda bertemankan saya Syamira Nazir. Selama 1 jam kita akan belajar mata pelajaran jahitan untuk murid-murid tingkatan 5. Dan yang menariknya, hari ini tajuk kita ialah mendraft pola apron bersama-sama dengan seorang guru yang cukup berpengalaman dan juga merupakan ketua panitia pembuatan pakaian wanita, iaitu Cikgu Supradi Hussein. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, Mira dan anak-anak murid yang di rumah tu. Sihat, cikgu? Sihat, alhamdulillah. Mira sihat. Mira pun sihat dan tak sabar nak belajar dengan cikgu. Tetapi kan, cikgu, tak lupa juga turut serta bersama dengan kami hari ini di studio, iaitu Cikgu Juru Bahasa Isyarat, iaitu Cikgu Suhaili Abdul Ghani dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar, Cikgu Suhaili? Terima kasih kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah, Cikgu Supradi. Kita nak buat apron hari ini, cikgu. Betul. Boleh cikgu terangkan tentang tajuk kita untuk hari ini? Okey, baiklah. Tajuk kita hari ini adalah... mata pelajaran kita hari ini adalah pembuatan pakaian wanita. Okey, tajuknya ialah mendraft pola apron. Okey, pola apron ni termasuk dalam bab 2 lah untuk pakaian kerja. Okey. Okey, ini adalah contoh. Okey, ini adalah contoh apron yang kita akan lukis nanti, yang akan kita draft nanti. Okey, nah. Okey. Yang pertama sekali, cikgu akan terangkan ciri-ciri apron. Okey, kita akan tengok ciri-ciri apronnya. Okey, ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 ciri-ciri. Okey, yang pertama adalah tali penyangkut leher. Okey, yang ini. Okey, tali penyangkut leher yang kat sini. Okey, yang kedua, tali pengikat pinggang. Okey, tali pengikat pinggang ni, kalau boleh tali pengikat pinggang ni kita kena lebihkan sikitlah. Lebihkan, kalau boleh lebih. Contohnya kalau pinggang tu ada pinggang seseorang tu 32, kita kasih lebih lah 40 ke atau 42 ke, lebih 10 inci macam tu. Okey, kemudian kita ada ciri yang ketiga, bahagian atas apron ni, dan yang keempat adalah kocek tampal. Okey, kocek tampal ni dia boleh satu kocek ataupun kita boleh letak 2 kocek. Okey, 2 kocek pun boleh jugalah, untuk kiri dengan untuk kanan. Untuk kegunaan dia adalah untuk kita letak barang-barang yang akan kita gunakanlah. Okey. Dan sebagai hiasan apron ni kita boleh gunakan cadanganlah. Ini sebagai cadangan saya adalah ropol. Kalau tak ada ropol pun tak apa. Tapi ini hanya sebagai hiasan. Okey. So kita ada 5 ciri apron. Okey. Baiklah.
Okey, ini okey. Kemudian okey, alat dan bahan. Okey, sebelum kita mendraft pola, okey, cikgu ingin memperkenalkan alat dan bahan yang kita gunakan untuk mendraft pola apron. Okey, yang pertama, okey, kertas perang. Okey, kertas perang. Nanti kita akan tunjuk. Okey, kertas perang ini contoh dia, kertas perang ataupun mungkin kita boleh, kalau tak ada kertas perang, kita boleh guna kertas warna putih ataupun kalau tak ada langsung pun kita guna yang jimat, recycle, kita gunakan surat khabar. Baiklah, surat khabar. Kertas perang ni juga dikenali sebagai kertas minyak kan cikgu? Ya, betul. Okey. Betul. Ya. Okey, kertas perang. Okey, yang kedua, okey, pensel dan pemadam. Okey, ini sangat penting untuk kita mendraft. Dan kita memadam, kalau salah ke silap ke, kita boleh guna pemadam, kan? Betul tak? Okey. Yang ketiga, pembaris lurus yang di tepi Mira tu. Okey, pembaris lurus. Pembaris lurus. Ya, pembaris lurus. Okey, itu yang ketiga. Okey. Yang keempat, okey, pembaris sesiku yang bentuk L tu, Mira. Pembaris sesiku, cikgu. Pembaris sesiku. Okey, yang ini pembaris Nampak tak? sesiku. Macam sesiku L kan? Nampak? Pembaris itu namanya pembaris sesiku L. Cikgu. Okey. Okey, yang keberapa dah? Yang ketiga. Yang ketiga. Pembaris yang ketiga. Okey. Dan seterusnya adalah pita ukur. Pita ukur. Pita ukur ini adalah contoh dia, pita ukur yang dekat patung ni. Nampak tak? Itu yang di lehernya tu. Okey, pita ukur ni contoh pita ukur lah. Okey, pita ukur ni sama ada dia boleh menggunakan inci ataupun menggunakan sentimeter. Okey, tapi hari ini kita akan menggunakan sentimeter. Okey. Kemudian, baiklah, itu antara alatan yang diperlukan ketika kita nak mendraft pola apron ni. Ada lagi sedikit penambahan dari Cikgu Supardi? Okey, penambahan daripada saya lagi, keselamatan itu sangat pentinglah. Okey, keselamatan ketika draft pola ni perlu ada bimbingan daripada guru ataupun bimbingan daripada ibu bapa. Kan, kesesuaianlah macam mana cara kita untuk, dan sebelum tu kita kena lakar dulu. Melakar dulu pola yang macam mana bentuk kita nak. Baru kita boleh tahu cara draft pola apron yang kita nak, yang kita mahu, yang pelanggan mahu, yang customer kita mahu, apa yang orang nak kan. Mungkin ada yang, sebab dia ada 3 jenis tau, dia ada 3 jenis apron ni, ada 3 jenis. Ada satu jenis tu yang daripada dada sampai ke labuh atas lutut. Okey, yang kedua jenis pula yang dia kat bawah sampai sini saja. Dia daripada pinggang sampai ke atas lutut sahaja. Itu adalah yang contohnya kita kalau kita pergi restoran. Betul tak dia orang pakai yang macam tu? Betul tak, Mira? Kan? Okay. Dan tambahan saya lagi, kegunaan apron ni, apa dia punya kegunaan dia? Yang pertama adalah untuk kebersihan. Okay, yang kebersihan lah. Contohnya macam restoran, memasak kan. Jangan sampai baju kita kotor ketika memasak. Yang kedua adalah untuk keselamatan. Itu yang sangat penting. Itulah kenapanya saya tegur Mira tadi. Kenapa kena menggunakan apron untuk bila menjahit ni, dia akan agak bahaya sikit. So kita kena menggunakan apron. Wah, menarik tu cikgu. Jadi Mira pun teruja dan tak sabar nak belajar dengan Cikgu Supardi macam mana nak buat apron Mira sendiri. Jadi kawan-kawan dekat rumah nak tahu bagaimana cara yang sesuai dan tepat nak buat apron anda, jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton slot mendengar atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, kembali kita di slot menengah atas pendidikan khas Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira Cikgu Supardi kerana hari ini kita nak belajar mendraft pola apron. Tetapi sebelum kita mendraft pola apron tu kan Cikgu, mesti kita nak tahu bagaimana cara yang tepat untuk mengambil ukuran badan. Bagaimana cara itu Cikgu? Okey, betul Mira. Okey, baiklah. Sebelum kita mendraft pola, kita perlu mengambil ukuran badan. Saya akan tunjukkan langkah-langkah ukuran badan yang perlu diambil. Okey, sebagai seorang tukang jahit, apa yang perlu kita ambil? Okey, yang pertama, dada. Okey, ini ya, saya bagi contoh. So, kita letaklah kat sini kita punya pita ukur ni. Okey, alat yang kita guna adalah pita ukur, pensel dan kertas lah untuk sebagai catatan. Okey, contohnya kita ukur keliling ukuran dada dia. Okey, kita ukurlah. Contohnya macam ni. Kita ambil kat sini dia punya ukuran dada dia. Baiklah, ini yang pertama Cikgu Ya, yang mengambil pertama. ukuran dada. So, kalau kita guna inci, kita tengok inci dia berapa inci kan. Okey, kita ambil dia punya ukuran dada. Dan untuk ini Cikgu menggunakan inci atau sentimeter Cikgu? Saya gunakan sentimeter. Okey, Cikgu Supardi akan menggunakan ukuran sentimeter untuk mengambil ukuran badan ni. Okey, sentimeter. Okey, so tapi kita tak boleh ambil contohnya. Okey, contohnya di sini sentimeter dia adalah 82 sentimeter. Okey, tapi kita kena bagi longgar. Kita kena bagi longgarkan sikitlah. Lepas yang pertama, kita kena bagi longgar. Yang kedua, kita kena pastikan kita kena berada di tepi pelanggan ni. Oh, bukan di depan je Ya, kan? sebab kita nak tengok dia punya yang paling tinggi. Mercu yang paling tinggi. Baiklah. Untuk kita dapatkan ukuran yang tepat. Okey. Yang kedua, ukuran dada. Pinggang. Okey. Untuk yang pinggang pula, kita turun yang ke bawah. Contohnya pinggang dia ni. Okey. Pinggang pun sama juga kita ambil. Contohnya kita ambil yang tepatnya adalah 64 cm. Okey, contohnya 64 cm. Tapi kita kena longgarkan dalam, kita tambahlah dalam 5 cm macam tu. Kita bagi longgar dia. Lepas tu, kalau pelanggan kita tu nak longgar lagi pun boleh. Terpulang kepada kita punya pelanggan kita. Dia nak saiz macam mana kan? Terpulang kepada dia lah. Tapi yang penting kita kena ukur dululah yang ukuran asal dengan ukuran yang selepas kita tambah berapa yang diorang nak. Okey, yang ketiga. Seterusnya. Okey, pinggul. Okey, yang pinggul ni pun kita kena daripada tepi juga sebab kita kena tengok dia punya pinggul yang paling tinggi tau. Macam pinggang tu, yang pinggang ni kita tengok, kita kena yang paling kecil. Baik. Pastikan dia yang paling kecil lah. Maksud saya ini yang kecil. Dia paling kecil ini. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga tu pinggul. Okey, pinggul ni kita tengok dia punya belakang tu, pinggul dia kita tengok yang paling tinggi. Okey, contohnya kat sini patung ni. Okey, dia punya punggung. Okey. Berapa sentimeter Cikgu? Okey, punggung dia. Okey. 90 cm. 90 cm dan kita kena longgarkan juga. Okey, kalau longgarkan tu dalam tambah 5 lagi Cikgu. 5 cm macam tu. Kalau nak lebih pun boleh tapi jangan terlampau lebih sangatlah. Okey, jangan terlebih sebab. Okey, seterusnya yang keempat. Okey, labu apron. Okey, labu apron ni okey, kita akan tanya pelangganlah daripada kita kena ambil daripada atas bahu dan ni. Okey, kemudian kita akan turun ke atas lutut. Baiklah. Okey, ataupun bawah lutut. Bawah lutut tapi sikit, tapi jangan terlampau bawah sangat. Apa-apa pun kita kena berbincang dengan kita punya pelanggan. Dia nak sampai kat mana. Sebab yang menggunakan adalah pelanggan kita supaya untuk keselesaan mereka. Betul tak Mira? Betul Cikgu. Okay, so macam dalam patung ni, daripada bahu dia sampai bawah
labu apron dia 93 sentimeter. Untuk panjang apron tak perlu tambah 5 cm, cikgu? Tak perlu. Okey, untuk labu kita tak perlu tambah panjang dia ataupun kelonggaran dia. Yang hanya perlu tambah adalah dada, pinggang dengan pinggul. Ya, betul. Okey. Yang seterusnya, okey, mercu ke mercu. Okey, yang ini mercu ke mercu lah. Okey, contohnya, okey, ukuran standard adalah biasanya kalau kita menggunakan 20 cm. Okey, kita boleh agak dah 20, selalunya 20 sentimeter. Okey, tapi kadang-kadang ada yang mungkin badannya besar sikit ataupun yang kecil sikit tu kan. Apa-apa pun kita mesti ukur untuk memastikan tu dia punya ni. Okey. So macam sini dia ambil dia punya mercu ke mercu 20 sentimeter. Ini adalah ukuran yang standard. Okay. Dan untuk ukuran ni pun tak perlu penambahan, cikgu? Tak perlu ada penambahan. Baiklah. Okey. Yang seterusnya, okey, mercu ke mercu. Okey. Okey, itu sahaja. Okey, yang pertama tadi dada. Baik. Okey, kemudian pinggang. Turun ke bawah pinggang. Okey, lepas tu pinggul. Okey, lepas tu labu apron. Mercu ke mercu. So ada 5 yang perlu Mira ingat dan pelajar-pelajar di rumah ingat. Okey. Okay, seterusnya, sebelum kita mendraft, setelah kita sudah ambil ukuran badan, okey, kita sediakan garis asas. Ini okey. So garis asas ni, okey, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Okey. Yang pertama adalah garis asas bahu. Okey, ke atas. Betul tak bahu ke atas kan? Betul. Okey. Garis asas bahu. Yang kedua, garis asas dada. Okey, jarak antara garis bahu dengan garis dada ni adalah 23 cm. 23 cm? 23 cm standard. Itu ukuran standard, cikgu? Ya, yang paling anulah. Tapi kalau apron untuk kanak-kanak, mungkin kita akan kurangkan lagi lah. Ataupun mungkin badan yang berisi sikit. Okey, mungkin paling besar pun dalam 26.5 cm. Maksudnya daripada bahu ke dada. Kita akan ukur kat sinilah. Okey. Yang seterusnya, garis asas yang seterusnya adalah garisan pinggang. Okey. Garisan pinggang ni, garisan standard adalah 20 cm juga. Maksudnya daripada dada ke pinggang. Bukan. Okey, silap. Okey, minta maaf. Okey. Daripada garisan bahu ke pinggang ni. Okey. Ukuran standard adalah dalam 38 cm ataupun 15 inci 38 cm. Okey, daripada bahu ke pinggang. Tapi manusia ni dia ada macam-macam, ada yang betul tak? Tapi itu adalah ukuran yang standard yang selalunya lah. Sebagai wanita ni satunya dalam 14 inci ke 15 inci. Itu selalu lah. Okey, kemudian daripada pinggang ke pinggul, kita ambil dalam 20 cm ataupun bersamaan 8 inci. Itu adalah ukuran standard. Ya. Okey, daripada pinggang ke pinggul. Okey. Dan seterusnya adalah garis asas labu. Okey. Garis asas labu ni, macam saya katakan tadi, di atas apron selalunya kita gunakan di atas lutut. Okey. Dan kalau dia nak bawah sikit pun boleh, tapi jangan terlampau ke bawah lantai sangatlah kan. Sebab dia apron kan. So jadi kita akan ukur daripada, kita tengoklah berapa dia punya ketinggian dia tu. Okey. Jadi sekarang ni ada 1, 2, 3, 4, 5 dan kita akan garis. Okey, sebelum kita mendraft tu kita akan garislah dia punya ni. Garisan ni. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5.
5 garis asas ukuran badan yang wajib perlu dibuat oleh pelajar-pelajar di rumah. Wow, menarik tu cikgu. Saya pun tak sabar nak buat. Untuk kita buat 5 garisan asas ni kan cikgu, murid-murid pastinya kena mendraft di atas kertas. Kertas perang pun boleh ataupun kertas yang putih pun boleh dan surat khabar pun boleh juga. Kalau misalnya kita nak recycle kan, nak jimat kan, kita boleh menggunakan surat khabar. Senang. Baik cikgu, jom kita teruskan. Okey, baiklah. Okey, seterusnya. Okey dah. Okey, yang itu sajalah untuk inilah yang untuk ni. Okey, untuk garisan bahu ni, selalunya kita akan bahagi. Untuk garisan bahu ni kita akan bahagi dengan 2. Okey. Untuk garisan bahu kita selalunya akan bahagi 2. Okey, contohnya dia punya bahu 43. So kita akan bahagi dengan 2. Okey, kita kena bagi 2. Okey. Untuk bahu bahagi 2, untuk garisan dada, pinggang dan pinggul, kita kena jumlah dia punya ukuran kena bahagi dengan 4. Okey, bagi 4. Ha. Kenapa bagi 4 cikgu? Sebab dia keliling. Sebab bahu dia tak keliling. Sebab bahu kita dia lurus saja. So kita bagi 2. Sebab kita anti draft pola ni dia yang separuh. Betul tak? Betul. So jadi untuk draft pola ni bahu kita bahagi dengan 2. Okey, untuk garisan dada, pinggang dan pinggul, okey, serta labu ni kita bahagi dengan 4. Okey, untuk labu ni pula sama ada kita nak bagi besar sikit daripada pinggul ataupun nak bagi besar sikit lah untuk labu tu. Okey, sekarang ni cikgu nak Mira pula ukur. Oh, boleh. Baiklah. Tengok. Okey. Mira akan ukur ya. Terima kasih cikgu. Okey. Yang pertama tadi apa ni Mira? Yang pertama ialah kita mengambil ukuran dada terlebih dahulu cikgu. Dan alat untuk mengambil ukuran badan ni macam cikgu Supradi tekankan dengan menggunakan pita pengukur cikgu. Pita ukur. Okey, untuk mengambil ukuran dada kalau Mira di sisi, betul cikgu kedudukannya? Kita kena titik di sisi. Kemudian kita akan kita akan lihat. Okey, kita akan lihat yang paling tinggi. Mercu dia punya yang paling tinggi. Ambil dalam sentimeter cikgu Sentimeter pun boleh, inci pun boleh, tapi sentimeter lah. Okey. Untuk kita ambil ukurannya sentimeter atas sikit. Kalau untuk ukuran ni kan cikgu, Mira tengok sentimeter kan itu ini saya rasa Mira terbalikkan. Saya terbalikkan cikgu Okey. Untuk itu adalah inci. Okey. Ini baru betul. Ini ialah sentimeter. Itu sentimeter yang kecil tu. Untuk sentimeter cikgu, dia ialah 30 yang bawah, yang kecil. Oh, yang kecil cikgu. Yang kecil dia ialah 82 cikgu. Okey, 82 sentimeter dan kita kena tambah 5. Tambah 5 sentimeter. Okey, untuk kelonggaran supaya dia tak ketat sangat. Baik, okay. kalau kita yang tambah. Kedua. Okey. Yang kedua selepas dada. Okey, selepas dada. Kita ambil pinggang. Ukuran pinggang. Okay. Pinggang pula kita kena ambil yang paling kecil lah. Yang paling kecil yang bagi kita dia. Okey. Di sini. Jadi ukuran untuk pinggangnya ialah 67 cikgu. 67 dan kita tambah berapa Mira? Tambah 5. Tambah 5 sentimeter untuk kelonggaran. Okey, dan tambah lebih pun boleh tapi jangan terlampau lebih sangatlah. Okey, kita akan tanya pelanggan tu, kita akan tanya berapa dia nak tambah untuk keselesaan untuk dia bergerak kan? Ya, betul. Yang seterusnya kita ambil ukuran pinggul. Okey, ukuran pinggul. Ukuran pinggul. Okey. Kita kena tengok yang mana yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Yang belakang dia yang paling tinggi. Okey nah. Jadi untuk ukuran pinggul, ukurannya ialah 88.5 cikgu. 88.5 kita tambah untuk kelonggaran berapa? 5 sentimeter. Okey. Baiklah. Okey, kemudian yang seterusnya apa? Seterusnya ialah labuh apron. Labuh apron. Okey, labuh apron daripada dada sampai ke atas
lutut. Sampai ke atas lutut. Okey. Labuhnya ialah 95, cikgu. 95. Okey, yang ini tak perlu kita nak bagi ke longgaran. Betul. Tiada ke longgaran. Okey, dan seterusnya yang terakhir sekali Yang terakhir, adalah mercu ke mercu di hadapan sini, Okey. cikgu. Jadi untuk di sini ialah 20 cm. 20 cm dia punya mercu ataupun yang ukuran standard dia adalah 20 cm. Okey, pagi-pagi di rumah perlu ingat bahawa mercu ke mercu ukuran standard adalah 20 cm. Okey, macam mana? Okey, kemudian garisan asas badan. Ada berapa, Mira? Garis asas badan pun ada 5 juga, cikgu. Okey. Okey. Okey, yang pertama. Garis asas bahu. Okey. Yang kedua, garis asas dada. Ya. Yang ketiga, garis asas pinggang. Okey. Kemudian kita ada garis asas pinggul. Dan yang terakhir, garis asas untuk labuh apron. Betul, cikgu? Betul. Okey, pandai sangat, Mira. Okey, betul. Jadi ingat murid-murid di rumah, kalau nak ambil ukuran pelanggan, pastikan anda berdiri di sisi pelanggan dan ambil ukuran dengan ada penambahan. Sekurang-kurangnya 5 cm untuk ukuran yang berikut, kecuali untuk labuh apron. Betul, cikgu? Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini untuk lebih banyak aktiviti menarik bersama-sama Cikgu Supardi. Entertainment. Didik TV KPM. Baiklah, terdapat 5 ukuran badan yang telah kita pelajari. Yang pertama, ukuran dada. Yang kedua, ukuran pinggang. Yang ketiga, ukuran pinggul. Yang keempat, labuh apron. Dan yang kelima, mercu ke mercu. Dan di segmen ini pula, Cikgu Supardi nak terangkan bagaimana caranya untuk kita mendraft pola apron. Silakan, Cikgu. Okey, baiklah. Okey. Hari ini, cikgu, kita akan pergi kepada mendraft pola apron. Okey, yang pertama kita perlu ada pensel. Okey, kita perlu ada pensel. Yang kedua kita kita ukur dan kita perlu ada pembaris sesiku atau pembaris yang begini, berbentuk ni ataupun pembaris sesiku. Okey, kemudian. Okey, baiklah. Kita mula, Mira. Silakan, Cikgu. Okey, baiklah. Boleh tak Mira tengok buku tu? Dalam situ ada catatan tadi tu yang kita ukur tu. Okey, nampak tak tu yang di bawah tu, yang warna pink? Ya, Cikgu. Kuasa satu. Okey. Okey, daripada A. Okey, yang sini kita mula-mula kita pastikan hari ini kita gunakan kertas berwarna putih. Okey, berwarna putih. Okey. Okey, kita akan tandakan sini perkataan huruf A. Huruf A. Okey, sebagai permulaan. Okey, sebagai permulaan A. Okey, so sini huruf A. Okey, betul. Okey, ini sebagai huruf A. So, berapa situ, Mira, dia punya bawah tu? Untuk huruf A, labuh apron ialah 72 cm, Cikgu. Okey, daripada A ke B. Okey, maksudnya daripada A ke B 72 cm. Okey, so kita kena ukur 72 cm daripada A ke B 72 cm. Okey, daripada A. Ini kita akan tanda kat bawah tu. Baik. 72 cm. 72 cm. Dan kita akan bawah tu kita akan letak, ini adalah B. Labuh Apron. B dan ini adalah labuh apron. Okey, yang seterusnya. Seterusnya daripada B ke C. Okey, daripada B ke C berapa, Mira? Iaitu lebar apron 20 cm. 20 cm. 20 cm. Okey, so kita akan ambil sini menggunakan
Pembaris sesiku. sesiku. Yes. Kita akan okey, pembaris sesiku ni. Okey. Pembaris sesiku ni nah. Kita letak kat sini. Okey. Okey, tutup sikit. Okey, pastikan. Okey, kegunaan pembaris sesiku ni okay, supaya garisan tu lebih tepat. Okey, supaya lebih tepat. So, Baiklah. untuk memastikan dia lebih tepat garisan dia tu. Garisan untuk labu Apron. apron. Lebar apron, cikgu. Lebar apron. Lebar apron. Okey. Untuk lebar apron. Okey. 20 cm. Okey, berapa Mira? Berapa? 20 cm. 20 cm kanan. Kita akan tanda 20 cm. Okey. Baiklah. Ini dari titik B ke C, cikgu. Ya. Okey, kemudian kita letak situ perkataan huruf C. Huruf C. Huruf C. Okey, yang seterusnya, langkah yang seterusnya. Langkah seterusnya dari titik A ke D. Labuh pinggang. Labu pinggang berapa? 22 cm. 22 cm. Labu pinggang. 22 cm daripada A ke D. Okey. Ini adalah okey. 22 cm. Dan kita menggunakan pembaris sesiku untuk mendapat garisan yang tepat. Okey. Okey. Baiklah. Ini untuk labuh pinggang, cikgu. Ya, betul. So, di sini adalah huruf D. Okey. Okey, huruf D. Okey, yang seterusnya, Mira. Seterusnya, lebar dada. Okey. Lebar dada dari huruf A kepada E. Panjangnya ialah 13 cm. 13 cm. Okey. 13 cm. Okey. Di situ. 13 cm. Dan kita menggunakan pembaris sesiku untuk mendapat garisan yang tepat. Okey. Buat garisan. Dan jangan lupa letak huruf E. Ya. Huruf E. Okey. Baik. Okey. Okey, yang Seterusnya, yang terakhir, D, daripada titik D ke titik F. D ke okey. Okey, ialah B tolak C, cikgu. B tolak C. okey, B tolak C. Okey, jadi okey berapa? B kepada C lah, iaitu lebar apron tadi kan, cikgu. Iaitu 20 cm. Okey, 20 cm. 20 cm. Okey, 20 cm. Okey. Titik D kepada titik F ni ukuran apa, cikgu? Yang mana? Yang cikgu sedang buat sekarang. D ke apa? D kepada F. D kepada F kan? Tadi dalam buku tu apa? E ke? D kepada F ialah bersamaan dengan lebar apron. Lebar apron tu kan? Okey. 20 cm. 20 cm. Sini adalah huruf. Hurufnya ialah F. Huruf F. Okey, so ini adalah lebar apron. Oh, okey. Betul. Betul, cikgu? Betul kan? Okey. Okey. Yang seterusnya. Seterusnya ialah saiz pola kocek. Okey, pola kocek ya. Okey, kemudian kita okey, yang atas ni Mira, cak nampak berapa sentimeter? Yang A atas, tu. cikgu. Yang A kepada B. Labu A apron. ke sini. A kepada... Dia tak tulis lah, cikgu? Tunjuk kat sini. Tak apa. Kita minta cikgu yang tengok kan. Silakan, cikgu. Okey. Okey. Untuk titik A. Oh, A ke. Okey. Dah. Okey.
Okey, maksudnya yang ini salah Namira. Okey, ini salah. Okey, minta maaf murid-murid di rumah. Okey, ini salah. Sepatutnya yang ini eka isinya adalah 13 cm untuk lebar dada dia. Okey. Okey, 13 cm. Oh, okey. Maksudnya dia melintanglah cikgu garisannya, Ya, bukan betul. menegak Ya, ke betul. bawah, dia ke tepi. Ya, betul. Okey, A kepada Okey, macam tu. So di sini adalah E, huruf perkataan huruf E. Okey, so ini kita itu perlunya ada pemadam. Kalau kita silap ke apa kan kita akan kena boleh padam. padam. Okey, kemudian kita akan sambung huruf-huruf ni. Okey, menggunakan pembaris lurus. Okey, contohnya okey I ke F. Okey. Kita akan I ke F. Okey. I ke F dan F ke C. Okey. Kita sambung lagi. Kita sambung. Untuk membentuk apron. I kepada C di bawah. Okey. Oh, F Nampak kepada tak C. bentuk apron tu? Okey. Baik. Okey, dan seterusnya kita buat kocek dia. Betul tak? Betul. Okey, kocek dia daripada Untuk kocek pula, untuk labuh kocek ialah daripada A ke B. A ke B. B ke betul Kamila? Ya, betul. A kepada B. A kepada B. Okey. Labuh kocek. Saya tengok saya. A kepada Ke B. labu kocek. Okey, labu kocek berapa? 19 cm. 19 cm. Okey. 19 cm. Okey. Labu koceknya. Lepas sinilah. Okey. 19 cm. Okey. Dan kita menggunakan baris sesiku untuk bagi dia luruslah. Ya. Untuk kita buat kocek dia. Okey. Baiklah. Kalau kita tengok jalan kerjanya kan cikgu, Mudah kan? saja. Mudah, sangat mudah. Ya. Kita ambil ukuran, kita menggunakan pita pengukur. Kemudian kita buat garisan dengan menggunakan pembaris sesiku. Okey, lepas tu berapa panjang dia Mira? Okey, untuk labuh kocek ialah 19 cm. Untuk lebar kocek ialah 18 cm. 18 cm. Okey, 18 cm. 18 cm. Baiklah. Okey, kita ambil situ. 18 cm. Ataupun kita bagi dua lah, bagi Mira. 9 lah, boleh. Boleh. Boleh 9 cm. Okey. Ni ukuran yang kita ambil ni kan cikgu untuk kocek ni, adakah ini merupakan ukuran standard? Terpulang. Sebab kita boleh ikut kesesuaian customer kita. Okey. Okey. So kita akan ambil pembaris sesiku tu. Okey. Lagi sekali, Kita akan buat menggunakan pembaris. Buat garisan garisan. Dan dia akan dan jadi. kita buat lagi satu garisan. Buat satu lagi garisan. Okey. Sini adalah kocek dia. Kocek dia. So, okey, sekarang ni okey Mira buat. Okey, saya Boleh cikgu? okey, saya nak minta tolong Mira buat pula. Okay, Boleh. Okey, Sekarang saya perlu buat cikgu Ya, betul. Okey. Oh. Okey. Kita menggunakan ukuran yang sama ya. Dengan menggunakan ukuran yang sama dengan cikgu, kita ada kertas kita di sini. Yang pertama, Cikgu Supardi tekankan Okey. titik yang pertama ialah titik A, Titik cikgu. A. Titik A di sini. Titik A. Okey, so kita buat labu apron 72 cm. 72 cm, cikgu. Ya, 70 cm. Kalau labuh tu maksudnya ke bawah lah kan, cikgu? Ke bawah. Ya, ke bawah. Di sini 72 cm. Di sini, cikgu. Ya. Okey. Kemudian Mira akan buatkan garisan. Okay. Dan kita menggunakan pembaris sesiku. sesiku untuk mendapatkan garisan yang tepat. Tepat. Okey. Di sini
Okey. Kemudian B, okey, kita akan tulis di bawah tu. Di sini B ya, cikgu? Ya, B. Okey, B. Baiklah. Okey, kemudian lebar tu daripada B tu ke C 20 cm. 20 cm. Kalau Mira mengambil ukuran di pembaris siku ni boleh tak, cikgu? Boleh. Boleh ya? Boleh. Di pembaris siku ni pun ada ukuran juga sebenarnya. 20 cm di sini. Betul. Okey. Okey. Pun boleh. Mira ambil di sini dan dekat sini. 20 cm. Okey, baik cikgu. Okey, kemudian okey. Kemudian cikgu? Okey, kemudian daripada A ke D Okey. 22 cm. 22 cm. Daripada A ke D. Okey, Okey. A ke D ialah 22 cm. Baiklah. Dan kita garis lurus. Kemudian kita garis lurus. Okey. Kemudian cikgu? Okey, lepas tu D ke F tu 20 cm. 20 cm. 20 cm. 20 cm di sini. Ini ialah F, cikgu. Ya, betul. Baiklah. Kemudian A ke E, tengok A ke E tu 13 cm. 13 cm Okey, 13 cm. di sini. E, cikgu. Ya, E. E. Okey, dan kita sambung E, F, C. Oh, kita akan sambung. E daripada titik E, F dan juga C Ya. di bawah. Okey. Baiklah. Okey, dan akhir sekali kita kena buat dia punya Kocek. kocek. Okey, kocek dia adalah contohnya D tu D tu 3 cm ke Ke F, atas. ke bawah garisan D ke F tu. Di sini juga? Bukan. Daripada sini ke sini. Okey. 3. Kita ambil 3 cm. 3 cm. Okey, 3 cm. 3 cm? Ya, 3 cm. 3 cm di sini, cikgu? Ya, sebab dia bahagi 2 tau, Mira. Okey. Ambil 4 pun boleh juga, 5 pun boleh jugalah. Tak apa, ikut kesesuaian customer. Okey, lepas tu kita turunkan ke bawah 18 cm. 18 cm. Ya. Okey. Di sini, cikgu? Ya. Sini? Ya, betul. Okey. Okey, kemudian kita buat segi 4 situ ke bawah. Di sini? Sambung. Okey, sambung. Okey. Okey. Kemudian, cikgu? Okey, boleh tak, Mira? Boleh, cikgu? Okey, kita akan sambunglah. Dia punya kocek macam bentuk Oh, kocek. di sini. Ya, betul. Okey, Okey. dapat tak? Ini adalah cara mendraft pola apron. Wow, okey. Baiklah, cikgu. Kita akan berhenti berehatlah seketika. Nampaknya betul dan ini saya punya pola untuk mendraft apron. Mudah sahaja caranya. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana untuk lebih banyak lagi aktiviti menarik bersama-sama dengan Cikgu Supradi hanya di slot Menengah Atas Pendidikan Khas Didik TV KPM. Entertainment. Didik TV KPM. Baik, apabila kita sudah selesai dengan mendraft pola apron kita, sudah semestinya kita nak belajar pula bagaimana cara yang tepat untuk kita buat tanda-tanda pola. Betul. Bagaimana cara tu, cikgu? Okey, baiklah. Yang pertama untuk pola apron ni, okey, dia ada tiga tanda pola. Okey, yang pertama adalah ira lurus. Okey, kita kena tulislah kat situ. Dekat sini, daripada sini ira lurus begitu. Okey, itu. Dari titik D ke, cikgu? Dia tak kisah, kat mana-mana pun boleh. Okey, saya menulis ya, cikgu. Ya. Okey, I-R-A ke bawah? Tak payah, kita garis. Okey, Garis. kita buat garisan ya. Garis. Okey, garis.
Tergaris. Okey, ini nama dia adalah irah lurus. Maksudnya nanti bila kita gunting kain, kita kena ikut irah ni. Irah kain kan? Betul tak? Betul. Jadi bila kita nanti nak gunting kain fabric, kita kena ikut irah yang kita tanda tu. Yang kedua adalah tanda lipatan. Tanda lipatan tu kita letaklah ke atas sini. Kat sini bawah sini. Di sini, cikgu. Ya, 3. Ada 3 bulatan. 3 bulatan, betul. Okey, apa maksudnya ni, cikgu? Maksudnya itu adalah tanda lipatan. Dia punya simbol. Simbol tanda lipatan. Dan yang terakhir sekali adalah GTH. GTH maksudnya garis tengah hadapan. So kita boleh tulis kat sinilah. GTH. So kita tahulah ini adalah untuk badan hadapan. Betul ke cikgu begini? Ya, betul. Untuk apron ni kita hanya menggunakan di hadapan. So jadi GTB tak ada. GTB maksudnya garis tengah belakang. So kita menggunakan hanya GTH. So ada 3 tanda pola. Yang pertama irah lurus. Itu irah lurus. Yang kedua adalah tanda lipatan, sebab bila kita nanti nak gunting fabrik, kita kena lipat kain tu. Yang ketiga adalah garis tengah hadapan, menunjukkan bahawa pola ini adalah pola hadapan, bukan pola belakang. Apron kan dia ada hadapan saja. Ya. Betul tak, Mira? Betul, cikgu. So sebagai rumusan dia. Okey, cikgu. Kita pun dah belajar tentang tanda pola ni kan. Ada 3 semuanya. Last sekali. Ya. Saya lupa kan. Jangan lupa nama, tulis nama, tarikh kan. Siapa punya. Contohnya nama, tulis itu nama Mira. Tarikh Berapa hari bulan kita akan buat. Lepas tu tajuk dia apron. Kita kena masukkan situ nama tadi semua situ. Ingat tu kawan-kawan, dekat rumah jangan lupa untuk tulis nama anda. Nama, tarikh dengan tajuk. Ini adalah pola apa? Takut nanti tersilap. Betul tak? Betul, cikgu. Baik, cikgu. Jadi cikgu, memandangkan kita pun dah mengenal pasti tentang tanda-tanda pola, bagaimana, sedikit rumusan daripada Cikgu Supardi. Silakan. Baiklah, kepada murid-murid di rumah dan kepada Mira juga dan penonton yang di rumah, saya nasihatkan supaya bila memasak, bila menjahit atau buat kerja-kerja yang berbahaya tu, bolehlah menggunakan apron. Lebih sesuai menggunakan apron untuk keselamatan satu. Yang kedua, untuk kebersihan, terutamanya kalau yang memasak tu. Dan yang ketiga, apron pula kita boleh ada, kalau nak bagi bentuk, ada hiasan-hiasan ke begitu cantik pun macam ni. Ini lain. Dia ada 2 poket. Yang ini yang saya ajar ni 1 poket pun boleh. Dia punya kocek tu kan. Baiklah. Ya, itu dia perkongsian daripada Cikgu Supardi. Dan Cikgu, kali ni Mira punya penilaian bagaimana, Cikgu? Penilaian Mira hari ini sangat cemerlang. Cemerlang, Cikgu. Terima kasih banyak, Cikgu. Cemerlang. Dan kalau mereka di rumah ingin memantapkan lagi pemahaman mereka dalam tajuk kita ni, di manakah mereka boleh dapatkan sumber rujukan? Murid-murid boleh dapatkan rujukan daripada portal Derima Sumberku. Ya, baiklah. Terima kasih banyak Cikgu Supardi atas perkongsian ilmu pada hari ini. Diharapkan memberi manfaat kepada semua murid-murid yang sedang menonton. Saya Syamira Nazir, teruskan menimba ilmu di slot menengah atas Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye!